الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan taufik dan izin daripadanya kita dapat teruskan lagi pengajian dan bacaan daripada kitab Hasyiah Syarqawi, yang mana kita sampai pada kata muhasyi thalathati aqsam. Thalathati aqsam, kata syarih, falidhalika inqasama al-hukmu إلى ثلاثة أقسام شرعي وعادي وعقلي. فالحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. Maka terbahagilah hukum kepada tiga, iaitu syar'i, hukum syar'i, hukum adat, hukum akal. Maka hukum syar'i itu ialah khitab Allah yang berkait dengan perbuatan mukallaf. Okay, kita masuk pada kalam Muhasyi Syekh Syarqawi rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Qawluhu ila thalathati aqsam, maka terbahagi hukum itu kepada tiga, kerana hakim yang menghukumkan itu tiga, sama ada syarak atau adat ataupun akal, maka terbahagi. Dipanggil bina wazan mutawa'ah, infa'ala, infial, bina wazan mutawa'ah. Jadi terbahagi kepada tiga bahagian. Kata muhasyi rahimahullah, lakinnal munasiba minha, namun yang munasabah daripada tiga itu fil maqam, pada perbicaraan, pada maqam makna pada bicara kita ini, huwal aqliyu, ialah hukum akal lah, sebab perbincangan kita ini berkaitan akidah, maka dibina di atas kefahaman tentang hukum akal. Maka daripada tiga-tiga itu, yang munasabah dengan maqam, dengan perbicaraan, dengan konteks kita ini ialah al-aqli. Li'annahu alladhi dhakarahu al-musannifu, kerana itulah yang disebut oleh musannif, oleh Imam Sanusi. Okay. Jadi kenapa kenapa hanya hukum akal saja dibicarakan? Wa innama, ini fi quwwatil jawab li su'alin muqaddar, soalan muqaddar. Kenapa hanya hukum akal sahaja yang dibincangkan daripada tiga-tiga hukum, dikhususkan hukum akal saja? Wa innama qattasara alaihi, hanya senya menghadkan, mengkhaskan di atas bicara hukum akal, li'anna lahu dakhlan fi ithbati jami'il aqaidi, kerana bagi hukum akal itu dakhlan isi anna muakhar, kerana ada bagi hukum akal tu pintu masuk, tempat masuk pada nak mengisbatkan jami'il aqaidi, segala akidah. Wabihi, dan dengan itulah yahsulut tauhid, akan terhasil oleh tauhid, bila qaidin, tanpa ada qaid apa-apa, dengan akidah yang terbina di atas akal, hukum akal ini, maka tauhid yang terhasil itu tauhid yang betul-betul, yang tak ada kait, maknanya tidak berkait dengan yang lain. Nampak? Kerana hukum akal ni dia tidak dapat, dia benda yang makna
antara kita nak kata dia bukan semua awaliyah, dia ada yang nazari, ada yang daruri. Tapi kerana benda itu tidak berkait dengan yang lain. Dia hanya berkait dengan diri nafsu al-insan an-natiqah, diri manusia itu sendiri. Adapun contoh tentang Al-Quran. Al-Quran itu kalau kita lihat dari segi pengisbatan, kalau lihat tanpa kait orang tu beriman atau tidaklah, kena isbatkan dulu bahawa Al-Quran itu benar daripada Allah. Bagaimana benar pada Allah? Iaitu dengan diutuskan Rasul. Maka kena isbatkan dulu bahawa Rasul itu betul. Bagaimana dalil mengisbatkan Rasul? Itu mukjizat. Jadi banyak. Ada kait yang berhajat kita selesaikan dulu supaya yakinlah bahawa Al-Quran itu benar kalamullah, apa yang ada dalam tu semuanya betul. Okay. Jadi itu kita lihat semata-mata tanpa mengkait kawan tu beriman atau tak beriman. Kalau kata bukan nak berdalih pula Al-Quran tu adakah daripada Tuhan, bukan soal tu, soal dari segi pendalilan, dari segi istidlal tu. Okey, istidlal berkaitan dengan benda sam'i, dia berhajat kepada benarnya Rasul yang menyampaikan apa perkara yang diutuskan itu. Adapun perkara akli, dia tak berkait dengan yang lain. Kerana apa? Kerana benda akal ni ada pada diri setiap orang dan orang boleh mampu untuk faham dengan semata-mata dirinya. Nampak? Sebab itu dia kata wa bihi yahsulut tauhidu bila qaidin. Dengannya terhasil qaid, akan terhasil ketauhidan tanpa ada qaid. Ini kena faham elok. Ni antara syubhah yang dibuat datang oleh golongan-golongan pseudo salafi ataupun wahabi ni yang kata Asy'ariyah Maturidiyah mendahulukan akal. Ia bukan soal mendahulukan akal. Ahli sunnah tidak mendahulukan akal. Mereka salah faham. Mereka tak faham bahawa kenapa dibincangkan hukum akal pada awal-awal tu, kerana nak menyatakan dari segi istidlal, pendalilan berdasarkan akal ni dia tidak berkait dengan yang lain. Nampak? Bukan makna kita mendahulukan hukum akal. Jadi yang didahulukan mana-mana pun tetap mendahulukan Al-Quran dan hadis dulu. Cuma hukum akal ni dari segi manhaj, dari segi ilmu. Apabila dia telah ditadwin, maka dia perlu ditadwin dengan cara yang ilmiah, cara yang betul. Nampak? Maka itu dia mengajar kita bagaimana kita nak faham sesuatu, maka kita kena ada asas kaedah yang teguh. Maka dibicarakan tentang hukum akal. Boleh ini kalau faham isu ni tak berlakulah. Sebagaimana yang di media sosial kata, saya lah salafi. Kenapa saya salafi? Sebab saya kata saya salafi. Saya di pihak yang benar. Sebab apa? Sebab saya ikut salafi. Kenapa? Sebab saya ikut Syekh Salafi. So, kenapa Syekh Salafi itu salafi? Sebab dia salafi. Oh, jadi ini kalau ikut orang yang mengaji, ini bukan jawapan tulabul ilm. Bukan. Ini jawapan orang yang ta'assub. Orang ta'assub. Maka orang awam je cuma boleh baca kitab Arab gitulah. Boleh tahu sikit berkaitan dengan bahasa Arab. Jadi itu tak betul. Jadi nak tahu betul tak betul, kena tengok pada dalil dan bagaimana istidlal yang menyampaikan kepada murad dalil tersebut. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Okey. Habis. Wa amma syar'iyyu. Okey, sekarang ni maka bagaimana kedudukan hukum syarak pula? Wa amma syar'iyyu, adapun hukum syarak. Fadzakarahu, maka musannif sebut juga, syarih sebut juga, li'annahu, kerana sesungguhnya hukum syarak qad yakunu 'adidan lil aqli. Kadang dia itu boleh menguatkan. 'Adid menguatkan bagi hukum akal. Bukan mendahulukan. Faham molek? Bukan mendahulukan. Dari segi keutamaan hukum syarak, tapi kenapa disebut hukum akal? Kerana hukum akal ni dia istiqlal dia seorang. Hukum syarak ni dia kena isbat hak lain dulu. Isbat sidqu al-musyarri', atau bukan sidqu musyarri', isbat wujudil musyarri'. Isbat wujudil musyarri' dulu. Lepas tu sifat pada musyarri' tu pula mesti sidik, amanah dan seumpamanya. Ya. Wa qad yakunu 'adidan lil aqli. Kadang-kadang dalil syarak ini dia boleh menguatkan kepada dalil akal. Wa qad yakunu mustaqillan, dan kadang-kadang dalil syarak juga boleh mustaqillan, boleh istiqlal, boleh bersendirian. Maksudnya
ada perkara yang hanya syarak sahaja yang mengisbatkan tanpa akal boleh masuk. Akal tak ada ruang untuk bincangkan. Contoh-contoh perkara-perkara ghaibiyat contoh kan, ataupun benda-benda yang berkaitan sifat-sifat yang kita kata sam'i, fayakunu mustaqillan fi itsbat, maka jadilah akal itu bersendirian, dia bertunggalan pada mengisbatkan fi isbati sifati allati la tatawaqqafu dalalatul mu'jizati ala sidqir rasuli 'alaiha, iaitu pada sifat yang tidak terhenti dalalah mukjizat, pemahaman atau apa yang ditunjuk oleh mukjizat itu di atas kebenaran Rasul. Okey. Sini musannif bawa satu pembahagian. Okey, kalau kita lihat pada sifat 20 yang kita semua dah tahu itulah. Ada daripada sifat itu dari segi dalilnya sabit dengan dalil akli, ada dengan dalil syar'i. Nampak? Dari segi asal pensabitan iaitu asas dia. Memang masing-masing ada dalil akli, dalil syar'i ada belaka. Pada ghalibnya ada. Tapi ada sebahagiannya yang asal pengisbatannya atau asas dia ialah dalil nakli. Okay. Jadi musannif kata sifat yang tidak terhenti dalalatul mu'jizah ala sidqir rasul. Yang tidak berhajat kepada kita nak faham mukjizat atas benarnya Rasul. Dalil apa tu? Dalil yang tidak berhajat nak faham mukjizat itu atas benar Rasul. Okay. Mukjizat itu menunjukkan benar Rasul kan? Mukjizat menunjukkan benarnya Rasul. Jadi apa dia sifat-sifat yang tidak berhajat oleh menunjuknya mukjizat di atas benarnya Rasul. Ayat ini merujuk kepada dalil-dalil yang kita panggil dalil-dalil sam'i, sifat-sifat sam'iyah. Sifat-sifat sam'iyah. Sama, ia sebut dah sini. Wahya sam'u wal basaru wal kalam. Sama, basar dan kalam. Sama, basar dan kalam. Okay. Kenapa? Macam mana kita nak tahu sifat tersebut? Bagaimana sifat tersebut kita dapat tahu Allah Ta'ala sami', Allah Ta'ala basir, Allah Ta'ala mutakallim? Adakah dia terhenti kepada wujud ataupun kepada ada alam ini? Kalau semata-mata ada alam, dalil semata-mata ada alam itu tak? Semata-mata ada alam, ialah Allah berkuasa. Dan ada pencipta bagi alam kerana alam itu baharu. Maka ada pencipta bagi alam. Kemudian pencipta itu mesti berkuasa. Kemudian pencipta itu tentulah berkehendak, ada iradat. Kemudian pencipta itu tentulah maha tahu, ada ilmu. Kemudian tentunya pencipta itu hidup. Daripada 7 sifat ma'ani itu, kudrat, iradat, ilmu, hayat. Kudrat, iradat, ilmu, hayat. 4 itu tak perlu kepada utuh Rasul. Dapat akal semata-mata dapat faham walaupun tidak ada Rasul diutuskan. Ni andayang ni. Andayang. Jangan kata-kata tak penting untuk Rasul. Bukan. Cerita berkaitan dengan bagaimana terbinanya istidlal tu. Maknanya kalau tanpa ada diutuhkan Rasul, semata-mata akal dapat boleh sampai kepada wujud Allah dan Tuhan bersifat dengan sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat. Okay. Maka itu berhajat kepada apa tu? Akal lah. Makna sifat-sifat ini hanya berhajat kepada akal. Berhajat kepada akal untuk mengisbatkannya. Okay? Jadi, sifat-sifat tersebut berhajat kepada akal. Mukjizat Rasul alaihi salatu wassalam. Sidqir Rasul. Sidqir Rasul. Sidqir Rasul yang kita bincangkan sekarang ni. Sidqir Rasul. Benarnya Rasul itu. Benarnya Rasul itu bagaimana kita nak tahu benarnya Rasul? Benarnya Rasul kita dapat tahu dengan Rasul itu membawa mukjizat. Okay? Membawa mukjizat. Betul. Rasul membawa mukjizat. Mukjizat itu sebagaimana kata Imam Sanusi, nazilatun manzilata qawlihi ta'ala sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Benarlah hambaku
pada setiap perkara yang dia sampaikan daripada aku. Sekejap ya. Mukjizat itu nazilatun manzilata qaulihi ta'ala sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu amni. Mukjizat itu seakan Allah Ta'ala kata, benarlah hamba-Ku ini pada setiap perkara yang dia bawa datang padaku. Jadi pengisbatan mukjizat membawa kepada benarnya hamba itu, guna apa itu? Guna akal. Guna akal. Jadi nak menyatakan bahawa benar Rasul itu ialah dengan mukjizat. Bagaimana mukjizat menunjuk kepada benar Rasul? Panjanglah istilah, kita ringkaskan makna kerana apa yang berlaku itu perkara yang menyalahi adat. Dan perkara itu pada hukum adatnya tak akan berlaku sebaliknya kecuali berubah dan berlaku kerana sebab pencipta. Maka bila pencipta membenarkan apa yang dikata oleh Rasul ni, maka bukti bahawa dia ini Rasul yang sebenar. Apa proses yang berjalan tu? Dalalatul mu'jizah ala sidqir Rasul terhenti pada apa? Terhenti pada akal. Terhenti kepada hukum akal. Okay. Jadi, sifat-sifat yang tidak terhenti kepada hukum akal ni apa dia? Tak terhenti kepada daripada jalan akal apa dia? Ialah sama' basaq kalam. Faham tak? La tatawaqafu. Waktu tadi tatawaqafu. Jadi, tatawaqafu yang terhenti pada menunjukkan mukjizat atas benarnya Rasul itu sifat kudrat, iradah, ilmu, hayat. Adapun yang tak berhajat. Jadi kita boleh katakanlah, ni kena faham molek ni, kalau baca sekali lalu ni dengan penerangan mungkin faham, tapi kita tak tahu kat mana yang murad dia tu. Dalalatul mu'jizat ala sidqir Rasul ni kita boleh anggap akal lah. Maka sifat-sifat yang tidak terhenti atas akal. Kalau kita nak mudah jawab gitu. Tapi muhasyi kita buat datang dalalatul mu'jizah ala sidqil ar-rasuli alaiha. Ia panjang pula. Kena faham pula apa dalalatul mu'jizah kepada sidqir rasul. Kok mana hubungan dia? Okey, jadi boleh kita ringkaskan atau mafhumkan ialah as-sifatul lati la tatawaqqafu 'ala al-'aqli. Sifat yang tak terhenti mengisbatkannya atas akal. Apa dia sifat itu? Itu sifat sam'iyah. Dalam sifat 20 kita ialah as-sam'u wal basaru wal kalam. Sifat sam', basar dan juga kalam. Wala wazimuhuma, dan lazim bagi semuanya al-mazkurah, iaitu kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Boleh tak? Jadi di situ pada sifat-sifat sam'iyah ni kita panggil nas itu, syarak itu mustaqilan fi ithbatiha. Dia bersendiri pada mengisbatkannya. Okey. Habis. Kemudian katanya wa dzikrul adiyyi. Dah musannif sebut perbincangan kita hukum akal, maqam, al-maqam yatatallabu al-bahthu an ahkamil aqliyah. Tapi disebutkan hukum syarak kan hukum syarak ini dia dapat menyokong akal. Dan kenapa sebut hukum adat? Wa dzikrul adiyyi tatmiman lil aqsam, sebagai nak menyempurnakan bagi bahagian lah. Jadi tinggal satu lagi, tinggallah hukum adat. Hukum adat. Okey. Kalau orang tanya dah hukum nahu hukum apa lagi? Hukum nahu, hukum apa lagi? Itu semua masuk dalam wadai, iaitu adat ataupun adat dengan maksud umum lagi lah. Iaitu yang mustalah funun yang berbeza. Fan ini gini. Tak. Contoh kita kata al-mubtada' marfu'. Hukum apa tu? Al-mubtada' marfu'. Mubtada' marfu'. Hukum apa? Nak mubtada' marfu'. Al-mubtada' marfu'. Itu hukum lah. Isbatu amrin li amrin. Ai isbatu raf'i lil mubtada'. Mengisbatkan rafa' ataupun isbatu lirtifa' lil mubtada'. Terrafa'nya mubtada' itu. Nak letak mana tu? Hukum akal. Apa tak? Nak sebab itu makna istilah yang diletakkan oleh ahli-ahli pada bidang masing-masing. Itu kalau kita nak letak pun letak dalam hukum adat lah.
Dia bukan hukum syarak, bukan hukum syarak. Sebab boleh je ulama nak menamakan lain. Penamaan tu sebenarnya dari segi bacaan tu biasalah. Okey. Penamaan. Nak menamakan itu rafa'. Jadi telah istalahu ahlun nuhati ala tasmiyati al halatil mubtada' rafa'an. Contoh. Itu istalahu tu. Itu kita boleh letakkan pada bawah daripada hukum adat lah. Wallahu alam. Kalau ada khilaf ke kan boleh sebutlah. Maka zikrul adi tasmiman lil aqsam. Bagi menyempurnakan bagi bahagian itu. Okey, sekarang ni apakah kaitan antara satu dengan hal lain? Wal inadu baina thalathati haqiqiyun, dan perbezaan inat ni perbezaan pertentangan. Beza antara tiga itu beza yang hakiki. Beza hakiki makna hukum akal tak sama langsung dengan hukum adat dan tak sama langsung dengan hukum syarak. Itu inat. Makna perbezaan al-ghayatut tanafi, lain sungguh-sungguh. Okey. Jadi perbezaan antara tiga tu hakiki. Idh la yumkinu, kerana tidak mungkin ijtima'uha. Tak boleh himpun sekaligus. Nak kata ini umum ke, ini khusus ke, umum mutlaq min wajhin ke, tak ada. Walathnain, dua pun tak boleh nak berhimpun. Minha fi syai'in, pada satu-satu daripada fi syai'in wahid, pada satu perkara pun tak boleh. Tak ada. Jadi semua berbeza, sungguh berbeza yang betul-betul berbeza. Habis. Kemudian kata Muhasyir rahimahullah, qauluhu khitabullah. Tengok kalam syarih kata, fal hukmu syar'iyyu huwa khitabullah ta'ala. Hukum syarak itu ialah khitab Allah Subhanahu wa taala. Khitab Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu khitabullah. Kata syarih khitabullah. Apa maksud khitab? Haqiqatul khitabi, hakikat khitab. Yakni kita kata ta'rif lah. Ataupun hakikat khitab, yakni ta'rif khitab itu. Apa hakikat bagi khitab? Ialah tawjihul kalam ilal mukhatabi. Khitab tu sendiri maknanya pada hakikatnya ialah tawjihul kalam, menuju percakapan, mengarah, tawjih mengarah, menujukan kalam kepada mukhatab, kepada orang yang kita lawan cakap, orang yang kita lawan cakap dengan dia, yang kita berdepan dengan dia lah, kita cakap dengan dia. Itu maksud khitab, mengarahkan perkataan tu. Jadi sini apa maksud sini? Wal muradu bihi huna, yang dimaksudkan dengan khitab di sini ismul maf'ul. Isim maf'ul, bukan diri khitab. Kerana khataba yakhtubu khitaban tu masdar, perbuatan taujih kalam tu, perbuatan taujih kalam tu. Itu asal pada makna khitab. Tapi di sini maksudnya isim maf'ul, ai al mukhatabu bih, yang dikhitab dengannya, perkara yang dikhitab dengannya, iaitu percakapan tu sendirilah. Okey. Kalau makna dari segi kita nak kata min itlaqil masdar wa iradatu ismul maf'ul, gitulah. Okey. Al mukhatabu bihi, ai apa dia? Al kalamu. Kalam al mufhimu, yang memberi faham, bil fi'li, dengan sungguh hati. Bil fi'li. Ini istilah mantik bukan bil fi'li memberi faham dengan perbuatan. Bukan memberi faham dengan perbuatan. Nampak tak? Bukan memberi faham dengan perbuatan. Itu penting istilah-istilah kalau kita mengaji kitab ni, kita kena adalah khalfiyah tentang istilah dan ilmu-ilmu yang berkaitan untuk memudahkan bacaan suatu kitab tu. Terutama kitab-kitab hasyiah ni memerlukan kepada banyak ilmu alat lah. Jadi kita kena mengaji ilmu-ilmu alat ni, tujuan untuk kita faham kitab-kitab yang sebegini. Jadi kalau baca saja, kalau kita ada berbekalan bahasa Arab je, maknanya kita boleh terjemah je lah. Kalam yang memberi faham dengan perbuatan. Apa perbuatan? Tak tahu. Perbuatan lah. Jadi tak sampai maksud murad daripada muallif tu.
Maksud al-kalam al-mufhim, kalam yang memberi faham bil fi'li. Dengan sungguh ti. Sungguh ti makna dia lawan satu lagi bil quwah kan, yang boleh mampu difaham. Ini yang memberi faham. Sungguh-sungguh beri faham on the spot kita kata. Faham secara langsung. Bil fi'li dengan langsung. Binaan dibina di atas ala ini pandangan ini dibina di atas ala annahu yushtaratu, bahawa disyaratkan fi tasmiyatil kalami khitaban, dibina di atas jadi hal keadaan kaul ini mabniyan, dibina di atas pandangan yang mengatakan disyaratkan pada menamakan kalam khitab. Apa syaratnya? Wujudu fa'il bagi yushtaratu, wujudul mukhatabin, adanya orang yang dikhitab. Jadi pada masalah adakah kalam itu, kalam nak nama khitab itu, khitab ni makna kita tuju perkataan kan. Adakah disyaratkan khitab itu mesti ada orang yang dituju? Bil fi'li dengan sungguh, secara sungguh ti. Bi sifati taklif, lagi pula orang itu dengan sifat taklif. Dia mempunyai sifat taklif yang mampu faham. Kalau cakap orang gila pun tak panggil cakap tu sebab orang yang orang gila tak mampu faham, contohnya lah. Nampak tak? Halatan khitab, ketika keadaan kita khitab itu, itu satu pandangan. Maka yang mensyaratkan adanya mukhatab secara sungguh, yang mukhatab itu mempunyai sifat-sifat taklif, maka dia mengatakan kalam di sini, khitab di sini ialah kalam yang memberi faham bil fi'li. Kalam yang memberi faham bil fi'li. Okey, boleh. Wa alaihi, maka di atas pandangan ini, fala yusamma kalamuhu ta'ala fil azali qabla wujudil mukhatabina khitaban. Maka atas pandangan ini tidak kita namakan kalam Allah Ta'ala pada azali, sebelum adanya mukhatab, sebelum adanya orang yang dikhitab itu khitab. Kalam pada azali sebelum ada makhluk ni tak panggil khitab lah. Kalau kita syaratkan bahawa khitab itu mesti ada sungguh mukhatab bil fi'li. Boleh selesai. Habis. Awilladhi yuqsadu bihi, ataupun yang diqasadkan dengannya ifhamu man alimallahu wujudahu mimman huwa ahlun lil fahmi. Ataupun kita qasadkan dengannya maksud kalam, maksud khitab ini. Tak. Apa nama, kita qasadkan dengan apa nama ni? Kalam ataupun khitab ini ialah memberi faham man alimallahu wujudahu, orang memberi faham orang yang Tuhan tahu akan adanya dia dari kalangan orang yang layak untuk faham, mimman huwa ahlun, dari kalangan orang yang layak untuk faham. Okey, tadi disyaratkan kalam mufhim bil fi'li, kena ada sungguh. Yang kedua kata boleh juga kita andaikan bahawa yang dimaksudkan di sini memberi faham orang yang Tuhan tahu akan wujudnya dan dia layak untuk faham. Itu maksud daripada khitab di sini. Binaan ini dibina ala annahu, di atas pandangan la yushtaratu fihi dhalik, tidak disyaratkan padanya pada al-khitab itu dhalika ay wujudul mukhatab bil fi'li. Tidak disyaratkan ada sungguh orang yang nak kita cakap tu secara sungguh. Okay. Maka fa'alaihi, maka di atas pandangan ini fayusamma kalamuhu ta'ala fil azali khitaban, maka bolehlah kita panggil kalamullah yang azali itu khitab juga. Maka boleh panggil lah kalau kita tak mensyaratkan gitu. Maka khilaf itu fal khilafu fi tasmiyatil kalami fil azali khitaban, khilaf pada menamakan kalam pada azal khitab, menamakan kalam pada azal khitab wa adamiha fi tasmiyati wa adamiha ay adami tasmiyah. Adamiha ay wa adami tasmiyah. Al khilafu fi tasmiyatil kalam wa adami tasmiyati al kalam fil azal khitaban. Khilaf tersebut
mabniyun. Khabar bagi khilaf. Fal khilafu, khilaf pada nak namakan kalam pada azali tu. Boleh tak nama kalam azali tu khitab atau tak boleh? Khilaf tersebut mabniyun, khabar dia. Mabniyun alal khilaf, terbina di atas khilaf, fi annahu, pada bahawa sesungguhnya, hal yushtaratu fi tasmiyatihi khitaban wujudul mukhatab bil fi'li aw la. Khilaf itu terbina di atas khilaf hak lain pula. Apa khilaf lain tu? Adakah disyaratkan pada nak menamakan khitab itu mesti ada orang yang dipercakap ataupun tidak? Mesti ada mukhatabin bil fi'li ataupun tidak? Kena ada sungguh ke orang yang kita nak lawan cakap atau tidak? Khilaf di situ lah. Maka terbina khilaf boleh nama ke tidak? Khitabullah pada azal, kalamullah pada azal tu khitab ataupun tidak? Okey, jelas ya? Okey, wayam bani. Letihlah sikit kitab-kitab macam kena letih sikit. Letih hok nak syarah. Letih otak tu. Letih otak tu kena beri perhatian sikit, okey. Wayam bani ala zalika aidan, dan terbina di atas demikian juga. Khilaf ini terbina atas khilaf ni juga. Khilafun akharu, khilaf lain pula. Atas khilaf inilah ada khilaf lain yang terbina pula. Khilafun akharu, khilaf lain. Apa dia? Khilaf itu ialah halil hukmu asy-syar'iyyu hadithun aw qadimun. Hukum syarak tu baharu ke qadim? Nampak? Hukum syarak baharu ke qadim? Budak ni kalau bincang dengan Puak Salafi ni awal-awal kena bid'ah situ ya. Ada ke hukum syarak? Kena bid'ah awal-awal lagi. Astagfirullah. Nampak tak? Jadi kadang-kadang likulli maqamin maqal juga. Setiap keadaan, setiap situasi itu ada kalam yang sesuai. Sebab itu antara sebab rakaman kita ni, live kita ni kita buat private group ni, antaranya sebab itulah juga. Nampak sebab ialah takut membawa fitnah. Fitnah tu kadang datang daripada orang yang di luar. Nampak? Dia kata benda mengaji akidah begini susah kan. Kita kata dah ini sebenarnya penumpuan bukan pada masalah akidah, pada masalah ibarat yang ada dalam Hasyiah Syakhawi. Yang keduanya di kalangan yang orang dalaman, maksudnya orang-orang ahli sunnah sendiri pun kata baca, mungkin ada yang tak setuju baca kitab yang payah-payah ke tinggi-tinggi ya pada mereka. Wallahu alam, mereka ada pandangan masing-masing. Kata menyebabkan jadi orang nak belajar pun jadi serabut fikiran. Memang ni menyerabutkan fikiran. Memang tujuan untuk serabut fikiran. Supaya fikiran yang serabut itu dapat dibetulkan. Nampak tak? Tapi sebab itu awal-awal lagi. Maknanya kalau benda ini tidak sesuai, kerana tak apalah. Banyak lagi makna kuliah-kuliah lain yang sesuai dan dengan yang sesuai yang kita. Jadi siapa yang rasa layak dan patut dan berminat, tafadhal mashkura, ahlan wa sahlan. Dan kami ana sendiri apa-apa cadangan atau apa-apa kesilapan, kesalahan, tafadhal mashkura bi si'atir as-sadri war rahab. Terima, tak ada masalah. Sebab kita pun sama-sama Anas dia pun belajar. Dengan kita membaca ni kita dapat belajar. Okey tak? Okey. Jadi hukum syarak tu hadis baharu ke qadim? Khilaf lain pula dibina atas hak tadi. Fa'alal awwali, maka di atas yang pertama yang mengatakan hukum syarak tu baharu. Huwa hadithun, baharulah hukum syarak baharu. Kenapa? Li'annahu al-kalamu al-mufhimu bil fi'li. Kerana hukum syarak itu, kita kata khitab tadi, ialah kalam yang memberi faham bil fi'li, dengan sungguh secara langsung. Maknanya kena ada yang dikhitab. Dah bila ada yang dikhitab? Pada azali tidak ada selain Allah. Tentulah pada setelah ada makhluk. Fima la yazal. Maka baharulah. Maka khitab Allah pun baharu juga. Kerana disyaratkan adanya mukhatab bil fi'li. Wa in syi'ta, kalau kamu nak, qulta, mu boleh kata juga. Mana ni? Kalam al-muta'alliqu. Kalam al-muta'alliq yang berta'alluq ta'alluqan yang berta'alluq. Kalau ana salah
tulis ke baca ni boleh bakilah Al-muta'alliqu ta'alluqan tanjiziyan akan sebagai ta'alluq tanjizi. Nampak tak? Ni ada cara online gini mudah. Kalau biasa kita baca kadang kita sendiri tak tulis baris. Dah sebab benda tu kita dah biasa kan. Jadi kita tak tulis. Ni tolong tulis baris pula ni. Ada juga kadang-kadang malas tak tulis baris. Jadi tobik tu atas kalam. Kalau ada tersilap, tak nafilah kadang-kadang kita ni bukan perhati setiap baris yang kita baca. Seboleh mungkin anda perhatilah. Namun kalau ada silap apa-apa rasa tu memang salah betul, baiki je lah. Baiki aja, ada masalah. Kalau ada khilaf, rasa belajar dengan kata gini. Belajar dengan orang lain kata gini, boleh tanya. Kita bincangkan. Okey. Jadi boleh tak kita nak kata bahawa kalam mana ni? Kalam yang bertakluk akan sebagai takluk tanjizian. Takluk tanjizi. Tanjizi maksud tanjizi hadis lah. Maka baharu. Wala yakunu mufhiman. Dan tidak adalah dia memberi faham bil fi'li secara langsung, secara sungguh, secara langsung. Wa muta'alliqan. Dan berta'alluq ia ta'alluqan tanjizian. Sebagai ta'alluq tanjizi yang secara langsung dan terus. Illa. Kecuali fima la yazalu. Kecuali pada barang yang la yazal. Fima la yazal. Istilah ma la yazal ialah ba'da wujudil makhluk. Ba'da wujudil makhluk. Maka tidak berta'alluqlah ta'alluq kalam itu sebagai ta'alluq tanjizi kecuali fima la yazal. Iaitu pada setelah adanya makhluk. Jadi istilah fima la yazal dilawan fil azal. Fil azal. Mana kalau terjemuh betul fima la yazal pada barang yang tidak hilang. Pada barang yang tidak hilang. Apa barang hilang? Tak, barang kita tak ada hilang lagi. Nampak tak? Jadi barang yang hilang. Istilah dah. Ma la yazalu. Sebut orang. Ma la yazalu merujuk kepada az-zamanul imkan. Atau kita kata fi waqtil imkan. Pada waktu imkan. Iaitu apa dia tu? Pada selepas pada azal. Azali ni ialah sebelum ada makhluk. Maka ulama dia meletak istilah lah. Ini faradhan sebagai tasmiyah saja, penamaan. Maka diletak ada fasil, ada perceraian. Allah Ta'ala sebelum mewujudkan makhluk dengan selepas ada makhluk. Maka dinamakan waktu sebelum ada makhluk itu al-azali, al-azal, dinamakan azal. Okey. Selepas ada makhluk dinamakan dia ma la yazal. Sebab itu kita dah dengar istilah fi ma la yazal, pada masa yang telah ada makhluk. Kita jemaah itulah. Pada ketika makhluk telah ada. Iaitu selepas berlakunya penciptaan Allah Ta'ala pada makhluk, itu nama fi ma la yazal. Lawan kepada fil azal. Ada sungguh ke zaman azali tempoh berapa lama? Itu bukan nak cerita tentang berapa lama, sebab tu tak boleh nak fikir tu. Cuma ulama letak nama je. Waktu sebelum ada makhluk nama azali. Nama al-azal atau kita sebut azali. Hanya penamaan. Dah berapa lama tempoh azal? Soalan tu tak betul dah. Sebab tempoh azal ni tak ada berkaitan dengan masa. Sebab masa hanya berlaku selepas ada makhluk. Boleh faham situ Okey. Jadi dia kata tak, kecuali pada fima la yazal ba'da wujudi, setelah wujudil mukallafin, ada mukallaf. Wa ba'thati, kemudian bukan sekadar tu saja, wa ba'thati ar-rusuli, setelah dibangkit rasul. Ilaihim, kepada mereka, kepada para mukallaf. Maka fahuwa kalamullah ta'ala al-muqayy. Kalam Allah Ta'ala yang apa? Al-muqayyad, yang dikaitkan bil ifham. Ifham bukan afham. Ifham, memberi faham. Kalam Allah yang dikaitkan dengan ifham, memberi faham bil fi'li, dengan sungguh secara langsung. Okey. Au bit ta'alluqi tanjizi, atau kita namakan juga bertakluk dengan takluk tanjizi. Okey. Jadi di situ apa yang berlaku? Berlaku kalam Allah
dari kalam Allah bersifat qadim. Tapi bilanya dizahirkan, dizahir fi ma la yazal, pada waktil imkan, waktu ada makhluk, kepada makhluk dan disyaratkan ada makhluk, maka berhimpunlah kalam yang qadim dengan hai'ah yang baharu. Wal hai'atu, dan keadaan tu murakkabah, tersusun, minal qadimi wal hadis, daripada yang qadim dan hadis. Yang qadim kalam Allah, kerana datang daripada Allah yang qadim. Makhluk pula, kan makhluk disyaratkan mesti ada dulu, maka berhimpun hai'ah itu, keadaan itu daripada dua perkara, qadim dan hadis. Bila berhimpun antara qadim dan hadis, maka boleh hukum sebagai hadis. Wal hay'atu murakkabatu minal qadimi wal hadisi hadithatun. Hai'ah itu hadithatun, khabar bagi hai'ah. Kenapa hadithatun? Litajaddudiha, kerana tajaddud dia berubah-ubah. Dia baharu membaharui, makna berubah-ubah kan? Tajaddud berlaku berubah-ubah. Litajaddudi ba'daha, ba'da adamin. Litajaddudiha, kerana berubahnya, ba'da adamin, selepas daripada tak ada. Okey. Oh, kenapa boleh kata hadis dengan makna tajaddud? Tidakkah hadis itu wujud selepas daripada adam? Al-huduth huwal wujudu ba'dal adam kan? Tapi hadisah di sini dia kita panggil hadisah kerana tajaddud. Sekarang ni dikabuailah. Li'annal haditha, kerana yang baharu tu, wa in kana haqiqatan, walaupun hakikatnya yang baharu itu maksudnya fil maujudi ba'da adamin, al hadis merujuk kepada al maujud ba'da adam. Bila sebut al hadis, apa itu al hadis? Ialah maujudun ba'da adamin, benda yang ada selepas daripada tak ada. Asal tak ada, dia ada, maka benda itu kita panggil hadis. Hakikat lafaz hadis itu kena kepada maujud ba'da adam lah. Tapi sebagaimana juga hakikatnya gitu, yutlaqu majazan, boleh diitlaq secara majaz, ala al-mutajaddidi, boleh kita panggil al-mutajaddid, yang sentiasa berubah-ubah tu kita boleh panggil sebagai hadis juga, al-mutajaddid. Yang berubah-ubah, yang bertukar-tukar, ubahlah, yang baharu-baharu. Jadi sebagaimana kalimah hadis itu maksudnya maujud ba'da adam, mutajaddid pun kita panggil juga sebagai hadis secara majaz. Majazan 'alal mutajaddidi ba'da adamin, yang baharu, yang sentiasa berubah-ubah selepas daripada tidak ada. Habis. Boleh tu. Kemudian dia kata wa 'ala tsani. Wa 'ala tsani. Mana wa 'ala tsani ni? Di atas pada fa'alal awal ni, wa 'ala tsani. Yang mengatakan hukum syarak itu hadis baharu. Dah yang kata qadim, wa 'ala tsani, yang mengatakan wa 'ala tsani qadimun, atas pandangan kedua, maka hukum syarak itu qadim. Kenapa? Li'adami i'tibaril ifhami bil fi'li, kerana dia tidak ambil kira memberi faham tu secara sungguh, secara langsung. Wa ta'alluqi, dan tidak ambil kira ta'alluqi tanjizi, tak ambil kira ta'alluq tanjizi fi mafhumihi, pada mafhum kalam tu. Jadi bolehlah kita kata kalam hukum syarak itu qadim, melihat kepada apa? Melihat kepada tidak disyaratkan khitab Allah itu memberi faham bil fi'li. Boleh dia memberi faham kepada orang yang Tuhan tahu akan ada, walaupun tak syarat tu kena ada, tak syarat mukhatab kena ada. Jelas habis. Kemudian kata musannifu rahimahullahu taala, wa khitabun kal jinsi. Panjang ni. Panjang ni. Jadi khitab tu nampaknya boleh kita butis situ kot. Kita butis tu wa khitabu kal jinsi. Nak cerita dari segi ta'rif tu pula. Al-jinsu, al-faslu dan seumpamanya lah. Jinsu fi ta'rif ni. Kita butis pada khitabun wa khitabu kal jinsi lil hukmi. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.